menciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang terbaik. Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Ataupun kadang-kadang kita selalu dengarlah sebaik-baik kejadian kan. Begitulah. Dia tak kisahlah terjemahan ni, selagi makna dia betul, tak ada masalah. Maknanya sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk yang terbaik, the best creation yang Allah jadikan. Kenapa yang sebaik-baik kejadian itu bukannya kucing? Walaupun ibu-ibu mungkin ada bela kucing banyak kat rumah. Saya kalau dalam grup komuniti saya tu, hari-hari cerita kucing. Ni kucing siapa, ni kucing siapa, ni kucing siapa. Tak tahu je tu. Macam tak ada topik lain. Kucing. Bila share poster ceramah Dr. Azlan, semua senyap, semua sendu. Tapi bab kucing melompat-lompat ke girangan. Tapi kenapa Allah tak pilih kucing sebagai sebaik-baik kejadian? Kenapa Allah tak pilih binatang-binatang lain? Kenapa Allah tak pilih pokok-pokok bunga yang cantik-cantik keliling Masjid Alam Damai ni? Kan? Tapi Allah pilih manusia sebaik-baik kejadian. Kerana apa? Kerana manusia ini bukan hanya dibekalkan dengan jasad, fizikal, ya. Tuan-tuan nampak, perempuan nampak saya, bonda nampak saya nampak bonda sebab bonda ada fizikal, saya pun ada fizikal. Fizikal apa? Tubuh badan lah. Kita boleh nampak orang tu. Ya, malaikat boleh nampak. Malaikat pun makhluk Allah yang cukup hebat juga. Tapi malaikat kita boleh nampak tak? Ada orang boleh nampak. Dia kata dia pergi Mekah, dia nampak malaikat. Saya tak nak sebut lah siapa, tapi sangat popular orang tu. Sangat popular. Dia kata saya pergi Mekah, saya boleh nampak malaikat di atas langit. Allahu Akbar. Yalah, kalau ada rezeki tu baguslah. Tapi ustaz dah pergi 15 kali Mekah, tak nampak lagi malaikat. Tak tahu lah, kalau 5 November ni insyaAllah saya akan pergi. Mungkin kau nampak malaikat, tak tahulah. Bukan semua tahu orang boleh nampak ni. Dan dialah, kalau dia kata dia nampak tu, Wallahualam. Sebab bukan sebarang orang boleh nampak tu. Ya, hatta kalau ustaz-ustaz asatizah pun tak tentu boleh nampak ni. Ya. Ya. Keturunan yang ni lah. Yalah, betul. Yalah, sebab sebaik-baik kejadian ni bila kita cerita, memang ramai orang boleh mengaku saya keturunan Rasulullah, saya cicit Nabi, saya cucu Nabi ke keturunan ke-44 ke apa macam-macam lah. Saya pun nak mengaku juga kalau boleh keturunan Nabi kan, sebab saya boleh berbahasa Arab. Tapi muka tengok anak Cina. Yalah, kalau rezeki dia memang betul-betul dia keturunan Rasulullah SAW, itu Alhamdulillah. Ya, tapi sebaik-baik kejadian ni bukan fokus kepada keturunan siapa ataupun apa. Tapi kita di sini sebagai seorang manusia adalah sebaik-baik kejadian. Macam saya sebut tadi, adanya tubuh badan, kita ada tubuh badan, malaikat tak ada tubuh badan. Sebab itu malaikat bukan sebaik-baik kejadian. Walaupun dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kita manusia taat juga. Ada masa maksiat buat juga, buruk buat juga, baik buat juga, membawang buat juga, melobak buat juga bukan membawang je, melobak buat ada juga. Ya. Tapi kita ada fizikal. Kedua, kita ada apa? Kita ada akal. Masya Allah, mumtaz. Bagus ni, ibu semua hebat. Kita ada akal. Sebab tu saya cakap tadi, kenapa tak jadi kucing tu sebaik-baik kejadian? Dia tak ada akal. Fizikal ada macam kita, fizikal. Nampak kucing tu? Kita hias dia, kita pakaikan baju. Saya tengok dekat media sosial, orang pakaikan baju kucing kan, cantik mengalahkan ibu-ibu. Tudung dia pun cantik kucing tu kan? Tapi tak boleh, sebab kucing, haiwan bukan sebaik-baik kejadian. Sebab dia tak ada akal. Kita ni ada akal. Dan kita ada nafsu juga. Nafsu semua ada. Binatang pun ada nafsu, manusia ada nafsu, malaikat tak ada.
Jadi yang komplit ada tiga-tiga ni hanyalah manusia saja. Fizikal, jasad, ya, adanya akal dan adanya nafsu. Ya, kalau tak ada nafsu macam mana kita nak makan? Tengok nasi, tak ada perasaan dalam nasi kan? Ataupun nafsu syahwat dan sebagainya lah, ya. Faham? Kalau tidak, tak lahirlah zuriat-zuriat keturunan kita. Contoh begitu, saya cerita supaya kita faham jelas, ya. Bukan kita nak cerita pada apa-apa yang sensasi atau benda-benda yang seksual ke, bukan. Maksud saya kita nak terus terang, sebab bila bab agama kita cerita jelas lah, tak nak bermantul-mantul lah kan, cakap terang. Jadi sebab itu manusia ini, nafsunya itu dikawal oleh akalnya dan juga dikawal oleh imannya. Jadi nampak tak kesempurnaan manusia itu, ya. Sebab itu manusia ni jadi sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab dia punya sistem kehidupan tu dikawal. Ya, dikawal. Maknanya jasadnya dikawal oleh akal, nafsunya pun dikawal oleh akal. Dan akal ni tak boleh nak digunakan sembrono kan, atau suka hati nak pakai. Dia kena ada iman. So dia punya controller tu, the main controller dia tu, pengawal utama dia adalah iman. Kan? Sebab tu kalau kita kaitkan dalam surah At-Tin tadi tu, kan Allah SWT sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ayat selepas dia lah, walaupun saya nak fokus pada ayat yang keempat tu, tapi kita kena relate juga, kena kaitkan juga. Sebab bila manusia tu dia dah, walaupun dia sebaik-baik kejadian, tak kira dia beriman ke, dia tak beriman ke, manusia tu memang sebaik-baik kejadian. Tapi kalau dia tak menggunakan keimanan dia untuk kontrol diri dia, maka dia akan menjadi serendah-rendah martabat, lebih rendah daripada haiwan kucing saya cakap tadi, lebih rendah daripada binatang-binatang yang haram, lebih rendah daripada segala-galanya. Itu masalah. Dan berapa ramai orang sekarang dalam suasana begitu hebat, teknologi, media sosial sebagainya, ya, semuanya ada dalam ni. Ya, tak kira lah Facebook ke apa sajalah. Ya, mungkin ibu-ibu yang, ya, veteran-veteran mungkin Facebook tahulah kot. Tapi TikTok, ada ibu-ibu ada TikTok? Ada je yang ada TikTok, Masya Allah. Tapi yang ibu-ibu joget pula dalam TikTok tu. Saya pun ada TikTok. Saya terpaksa buat. Sebab apa? Saya kena share sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, anak-anak kita, sebab TikTok ni biasa anak-anak, ya, remaja-remaja, belia-belia, ya, kalau mereka tengok TikTok, hanya tengok orang berjoget, ya, tengok lava, tengok benda apa, habis peranan kita apa? Jadi saya terpaksa juga. Agak malas juga mula-mula. Dah tua-tua ni, ayuh pasal TikTok kan. Ceramah kat masjid je lah. Tak boleh juga. Bukan semua orang yang datang masjid. Kan? Jadi terpaksa juga TikTok. Tapi bukan nak joget Ustaz Azlan je. Kenalah buat doa, cerita bahasa Arab, cerita ilmu-ilmu. Alhamdulillah lah, ada juga lah follower, tapi taklah seramai orang lain. Ada. Tapi setiap hari semakin meningkat. Alhamdulillah, itu saya anggap sebagai amal jariah saya lah. Satu ilmu yang kita boleh kongsi. Jadi asyik benda-benda yang lara kan, benda sia-sia. Tapi kita tak boleh kata, oh TikTok ni berdosa, Facebook ni berdosa, WhatsApp tu berdosa. Tak, sebab itu alat. Kita nak bentuk alat tu, kalau benda tu kita bentuk dia ke arah kebaikan, maka mungkin TikTok itu boleh membawa ke syurga kalau kita pandai betul-betul mengguna dan manfaatkan. Contoh. Sebab itu bila disebut tadi, ya, manusia itu boleh jadi serendah-rendah martabat. Yang selepasnya tu ada pengecualian, ada dia punya syarat dia. Kalau manusia tu tak nak jadi manusia yang rendah, nak buat apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, sebab itu awal tadi Allah kata manusia, Allah tak kata orang beriman je. Allah kata manusia secara umumnya. Manusia ni memang the best. Tapi kalau dia manusia jadi jahat, dia akan jadi serendah-rendah. Kecuali, nampak dia punya step ayat tu, ya, step by step dia turun ke bawah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nampak tak? Kan saya cakap awal tadi, kalau iman tu tak boleh nak kontrol diri, habis. Jadi iman tu adalah
dia punya syarat. Kalau kita tak nak jadi orang yang rendah martabat, kita nak naik martabat kita, kena ada iman. Alhamdulillah kita ni orang yang beriman. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Itu kita faham lah. Mana-mana ustaz pun akan cakap benda tu. Ya, sebab iman ni kalau tak ada, habis. Dan iman saja tak cukup. Bonda-bonda, perempuan, tak cukup. Sebab kalau ada iman, duduk saja, tak tolong orang, tak bagi manfaat kat orang, tak buat benda baik. Sebab itu iman, dia punya kaitan dia wa'amilus salihat. Iman dan amal soleh, itu dia. Dua tu kena balance. Ya, kalau bahasa Arab kata tawazun, mesti nak kena seimbang. Ada iman, mesti dituruti dengan amal soleh. Wa'amilus salihat. Amal soleh ni kita pun tahulah, apa sahaja kebaikan, walaupun sebesar zarah, sekecil-kecil benda pun, itu dikira amal soleh kalau dia memberi manfaat. Kalau dia memberi mudarat, bukan dikira amal soleh lah. Jadi benda yang bermanfaat apa sahaja. Ibu-ibu alhamdulillah diberi kekuatan walaupun sibuk menguruskan rumah tangga. Tak adalah sibuk sangat siang ni kan. Ya, orang semua dah pergi kerja, kita pun melengok kat rumah, tengok PIS, tengok TV wanita hari ini. Kan, bukan tak boleh tengok, tapi lebih baik ada program macam ni, alhamdulillah. Boleh juga cari ilmu. Cari ilmu juga adalah sesuatu amal saleh. Sebab mencari ilmu ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih yang sangat popular. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap muslim. Bukan sunat, bukan harus, dia adalah fardu. Satu yang compulsory, satu yang wajib. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada marker pen ke situ? Ada? Nak tengok tulisan ustaz? Cikgu kan? Cikgu kena tulis kan? Kalau tak tulis mana syok. Eksklusif untuk orang sini. Talabul ilmi faridatun, harap-harap boleh nampak lah kot belakang, ala kulli muslim. Tak nampak? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap muslim. Ada hadis kata ala kulli muslimin wa muslimah, atas orang lelaki muslim dan orang perempuan muslim. Begitu. Ya, talab macam nama orang talib. Talab tuntut. Ya, ilmu. Ya. Jadi tuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap muslim. Maknanya fardu wajib tu menuntut ilmu. Bukan satu yang sunat ke, nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Lawan ilmu apa? Lawan ilmu jahil. Betul. Maknanya kalau kita tak tuntut ilmu, kita akan jadi jahil. Kan? Ilmu dalam kata-kata bahasa Arab sebut al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Sebab adanya ilmu lah kita dapat cahaya. Cahaya keimanan, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Kalau orang tak ada ilmu, dia akan gunalah kepala otak dia, fikir logik. Orang kata saya tak semayang, saya buat live tunjuk semayang. Macam mana ibu-ibu? Kita semayang tu mencari keredaan Allah ke cari keredaan manusia? Biarlah orang kecam kata aku tak semayang ke pelan, tak depa. Yang penting Allah tahu aku semayang. Tak perlu pun tunjuk kat orang saya semayang. Ni tunjuk live. Tak sepatutnya. Sebab itu pentingnya ilmu. Kalau semua benda kita fikir logik, hal agama pun kita fikir logik, memang rosak masyarakat. Sebab yang buat semua public figure. Saya tidak public figure.
Saya public figure di hati ibu-ibu je. Oh, itu punchline tu. Tanya guru, kalau tak mengantuk ibu-ibu, saya tengok mata ibu pun dah macam tu terkepil-kepil InsyaAllah tak ngantuk InsyaAllah. Okey. Baik. Kita kalau mula berdiri dia jadi macam kelas kat universiti lah Cikgu memang saya tak boleh mengajar duduk sebenarnya kalau ikutkan, tapi tak salah. Saya sekali penat duduklah Apa lagi ayat yang kita boleh jadikan sebagai motivasi dan semangat pada kita? Jadi saya dah bagi ayat yang agak mudah lah. Surah Al-An'am ayat 79. Surah Al-An'am. Al-An'am ni depan-depan lah. Juzuk yang awal-awal. Tak apa, catatkan dulu, nanti balik boleh cari. Tapi saya baca ayatnya pun, Allah, ayat ni pun hari-hari kita baca dalam semayang, dalam solat kita pun. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ayat Quran tu kita baca bila tu? Doa iftitah kita baca kan? Surah Al-An'am ayat 79. Inni, sesungguhnya aku, wajjahtu, menghadapkan wajahku, lilladhi, kepada yang, fatara, menciptakan, as-samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, dan aku ini dalam keadaan hanif. Apa hanif? Ada ibu-ibu nama Hanifah sini? Ataupun nama suami Hanif, ataupun Abu Hanifah ke, Hanafi ke, Hanafiah ke, ramai kan orang nama ni? Itu mana Hanif? Mungkin ibu-ibu letak nama anak-anak ibu-ibu Hanif. Nama tu sedap. Tapi jangan letak aja tak tahu maksud. Ramai orang letak maksud, Ustaz, saya cari dekat Google, percaya tak dengan Google? Ramai je tu. Ustaz, saya tanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kan? Saya tanya Syekh Google, Google kata gini-gini. Oh, dia tanya Google baru tanya Ustaz. Tu dia, nampak tak Ustaz punya martabat second class. Lepas tu tanya Ustaz dulu, bukan tanya Google dulu. Tapi hidup kita macam tu lah. Sekarang zaman moden semua Google. Rasa fikir pun Google lah. Kan? Tak apalah. Tapi bagus, sebab apa? Jangan tengok Google 100% percaya. Dia juga rujuk kat Ustaz, okey lah tu. Apa makna Hanif? Selalu kalau kita baca dalam doa iftitah, biasa kita akan baca Hanifam Muslim. Ada kerusi lagi satu ibu kat depan. Ada satu kosong lagi, ada kosong lagi. Ada 2-3 kosong di depan. Boleh duduk depan. Okey. Jadi Hanif, lurus. Betul? Lurus. Bukan lurus bedul. Logo bedul lah itu Mr. Bean. Hanif ni lurus apa maksud? Siapa tahu lurus? Siapa tahu lurus? Apa makna lurus ini? Jalan yang lurus. Lagi? Cepat. Jalan yang betul. Lagi? Jalan highway baru itu. Suka duka. Orang tu banyak suka main-main itu kan. Suka duka kan. Okay. Jadi jalan lurus tu apa dia? Jalan lurus ni, perempuan, benda-benda sekalian, iaitu jalan yang mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah jalan lurus. Maknanya orang nama Hanif ni makna yang bagus, sebab dia adalah orang yang berpegang kepada ajaran yang lurus mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan kita membaca doa iftitah itu, selain daripada kita biasa sebut Hanif, kita sebut juga Muslim, betul tak? Hanifah Muslimah. Walaupun dalam Quran dia tak ada perkataan Muslimah lah, sebab itu ayat Quran, jadi kita baca ayat Quran. Tapi tak salah pun kalau dalam doa tu kita baca. Dan sebelum saya terlupa, Hanif itu adalah gelaran bagi agama zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dia agamanya bukan Islam. Islam tu adalah Nabi SAW kan. Tapi Nabi Ibrahim pun membawa ajaran yang betul, ajaran yang lurus. Sebab itu ajaran Nabi Ibrahim itu dipanggil Ad-Dinul Hanif.
iaitu agama yang lurus, yang betul, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak tak? Pernah dengar tak tu bahawa Nabi Ibrahim tu nama agamanya adalah Ad-Dinul Hanif, agama Hanif. Pernah dengar kan? Okay, ada pernah dengar, ada yang first time dengar. So kurangnya ustaz datang ni berbaloi lah, dapat ilmu baru. Ya. Memang kalau kita belajar kuliah, tiap-tiap hari ada ilmu baru kita dapat. Walaupun dengan ustaz-ustaz siapa, ustazah datang, Masya Allah. Walaupun, ialah kita bukan mufti, tapi bila kita sampai ilmu mutiara tu, mesti ada benda baru. Wa imam mungkin satu saja benda baru, lain tu kita dah biasa dengar dah. Tapi biasalah manusia ni kena diperingatkan selalu, walaupun kita dah biasa mendengar. Kemudian Hanif tu satu. Yang kedua adalah Muslim. Apa itu Muslim? Bonda-bonda, perempuan, agama Islam. Kita biasa Islam lah, tapi sebenarnya Muslim ni dia ada maksud. Kalau tadi Hanif itu ajaran yang lurus, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Manakala Muslim apa dia pula? Muslim maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah, surrender to Allah, surrender to Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rupanya makna Muslim. Betul, Muslim tu orang Islam apa semua, tapi kita orang masjid yang belajar ilmu, belajar kuliah tiap-tiap hari, kita kena tahu apa makna Hanif, apa makna Muslim. Hanif, saya ulang sekali lagi, tak apalah, cikgu suka ulang-ulang. Hanif maknanya mengikut ajaran yang lurus, ikut Quran, ikut Sunnah. Muslim, orang yang sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kita sentiasa menyerah diri kepada Allah? Apa bukti yang paling jelas? Dalam solat, bagus. Lagi, cuba detailkan lagi. Dalam solat tu terlalu umum. Sebila simbolik kita menyerah diri kepada Allah? Ketika bila? Sujud. Okey. A. Sujud. B. Rukuk. Ada objektif ni. Soalan keempat ni. A. Rukuk. B. Sujud. C. I'tidal. D. Takbiratul Ihram. E. Tiada jawapan di atas. Ini soalan SPM tak? Mana satu jawapan ni? A, B, C, D. Ni ulama berselisih pendapat. Ada kata A, ada kata B, ada kata C. Kalau ustaz kata D macam mana? Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Lama saya tak jadi imam ni kan? Allahu Akbar. Apa bukti? Ada polis angkat tangan. Takkan kita nak buat macam ni? Ni orang tromen kan macam ni. Oh maaf tuan, saya tak salah tuan kan? Sebab ini tanda serah pada Allah. Sebab ini kita punya boundaries, kita punya sempadan. Bila kita Allahu Akbar, maknanya bila kita angkat tangan ni, sebelum tadi kecek Kelantan, cakap Ganung, cakap apa ke kan. Tapi bila angkat je takbir, tak boleh cakap bahasa lain. Itu namanya takbiratul ihram. Kita duk ingat ihram ni, orang nak pergi haji, nak pergi umrah, ihram. Rupa dalam solat pun ada ihram dia, cuma tak ada nak pakai pakaian ihram. Cuma dia ada benda-benda larangan. Angkat takbir, bahasa rasmi, official language, lugha rasmiyah, ia lughatul arabiyyah, bahasa rasminya bahasa Arab. Tak boleh cakap bahasa lain, walaupun tak pandai bahasa Arab, kena cakap Arab. Walaupun baru masuk Islam, kena cakap Arab. Ada yang kita tengok selebriti, oh saya tak pandai lah cakap Arab, macam mana saya nak solat, so saya solat je dalam bahasa Inggeris. Permulaan tu bolehlah, walaupun tak sah sebenarnya. Tapi walaupun kita tak pandai, sekurang-kurangnya hafallah Al-Fatihah, hafallah tahiyat akhir. Itu je kan. Salam senang je, semua orang tahu. Tak Islam pun tahu Assalamualaikum tu. Sekurang-kurangnya kena hafal tu. Walaupun tulis Rumi, tak apalah mula-mula kan tulis Rumi. Kita kena ajar. Kalau ibu-ibu ada anak menantu masuk Islam, ya macam ayah saya lah, Nabi ayah saya masuk Islam tahun 70-an. Ayah saya Chinese tapi Alhamdulillah lah, sebab tu anak jadi ustaz ni lah. Alhamdulillah. Ya, jadi maknanya bila kita ada family members kita yang baru revert lah orang panggil sekarang, tak panggil convert, punya revert kembali pada fitrah ya. Jadi maknanya kena ajar dia. Jangan kata tak apalah kau nak solat in orang putih. Okay, it's fine. Tak boleh macam tu.
kita kena cakap dia. Lagu Casablanca boleh hafal, takkan Fatihah tak boleh, kan? Tahiyat akhir tak boleh. Lagu Siti Nurhaliza boleh hafal, takkanlah Fatihah tak boleh, tahiyat akhir tak boleh. No excuse. Tapi kita ajar slow-slow lah. Dia kata, kau tak semayang masuk neraka. Jangan macam tu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwah ni kena ada hikmah, kena ada wisdom dia, kena ada kebijaksanaan dia, supaya orang tak lari. Ni kan orang masuk Islam, pertama sekali kita sebut, kena sunat. Itu penting. Kena sunat dulu. Kalau tak sunat, tak dah, orang tu takut sekarang, tak jadilah aku nak kahwin dengan anak makcik ni. Janganlah takutkan benda-benda yang orang kita je tu. Benda pertama sunat dulu. Jangan fikir benda tu. Memanglah benda tu penting untuk kebersihan, tapi yang penting ni dulu. Betulkan akidah hanya dulu, sunat tu bila-bila masa lah, bila dia dah ready sunatkan je, tak ada masalah. Kan? Tak masalah saya cakap tu tegak je. Sebab kita nak bagi faham mindset orang kita ni, jangan fikir yang itu dulu. Bukan, ni solat nak kena betul. Kalau sunat tak solat tak guna juga. Tak masalah saya sebut tu tegak macam tu lah. Ibu-ibu ni semua orang educated, orang yang faham. Jadi maknanya kita kena tahu apa prioriti dia, apa aulawiyah, apa keutamaan dalam sesuatu. Benda tu semua kita kena buat, tapi take time, slow-slow, tak apa, tak ada masalah. Yang penting nak betulkan akidah dia, ya. Untuk lelaki wajib lah. Untuk lelaki wajib. Untuk perempuan tu sebenarnya harus sahaja. Tapi sebaik-baiknya kalau dibersihkan pun bagus. Tapi lelaki memang wajib. Lelaki memang wajib. Dia Allah Almighty. Betul, sebab tapi memanglah sebab dia punya lafaz takbir tu memang begitu, Allahu Akbar. Jadi tak ada masalah. Allah the Almighty tu memang maksud dia Allahu Akbar itulah azim dan sebagainya. Kita pun tahu Allah ni satu, tapi nama Allah ada 99. Sebab tu macam ibu sebut baguslah. Kita kalau boleh kan, macam kita selalu Asmaul Husna, nama-nama Allah 99 tu dalam Quran pun ada. Dan selalu anak-anak kita, cucu-cucu kita bernasyid Asmaul Husna dekat sekolah. Benda ni sangat baik sebenarnya. Sebab nasyid Asmaul Husna ni, Asmaul Husna tu dia sebenarnya bukan hanya suatu orang kata adat atau nasyid atau apa. Tapi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW sebut, sesiapa yang menyebut dan membilang Asmaul Husna masuk syurga. Allah, bermang dulu rumah saya cerita. Siapa yang menyebut, menghitung Asmaul Husna masuk syurga. Hitung ni bukan kira 1, 2, 3, bukan. Maknanya sebut, zikir. Macam kita kan, ustaz kita ni macam mana ustaz? Kita bukan murid-murid sekolah, bukan cikgu-cikgu. Cikgu pun dah pencen dah, mungkin ramai dah pencen. Tapi kita nak nasyid masa bila? Masa masak nasi tu nasyid lah. Boleh. Driving nak datang surau, nasyid. Saya selalu buat macam tu. Antara amalan saya pagi-pagi bila saya nak pergi ke USIP, nak pergi ke Jabat, saya akan nasyid dalam kereta. Tak ada siapa pun dengar, suara tak sedap pun tak apalah. Kan kita sendiri dengar, sedapnya suara aku. Jadi kita nasyid dalam kereta. Saya kalau saya tak sebut Asmaul Husna tu, kalau saya terlupa lah, kadang kita nak cepat rushing. Tapi kita kadang-kadang terlupa kan, teringat benda lain banyak sangat kerja. Bila fikir apa benda yang kurang pagi ni, sebab dah biasa. Fikir apa benda yang something missing, ada benda yang kurang. Bila fikir, ya Allah, belum Asmaul Husna lagi. Jadi kita pun nas'aluka ya man. Kita sebutlah dalam kereta, nak driving, nak pergi pasar, nak pergi ambil anak, cucu dan sebagainya. Bagus kan? Nak masuk syurga, Allahu Akbar. Kita ni umat Nabi SAW, Allah bagi kelebihan. Nasyid Asmaul Husna boleh masuk syurga. Tapi syarat ni kita kena faham lah. Jangan nasyid tapi sebutan tak betul ke. Macam anak-anak kita lah terutamanya, kalau nak sekolah ni kan. Ialah sebab itu hari-hari dia, biar budak-budak kan dia absorb cepat. Jadi kadang-kadang apa yang didengar tu kadang-kadang tak tepat. Sepatutnya contoh yang selalu paling ketara atau obvious yang biasa saya dengar, perkataan seperti Al-Baqi. Tapi anak-anak kat sekolah disebut Al-Basi. Basi tu nasi basi.
lauk dah basi. Ataupun kalau bas dia bahasa Arab maknanya bas mini, bas rapid KL tu, itu bas dalam bahasa Arab. Takkan nak kita kata nama Allah bas pula. Sebab itu kita jangan ingat benda tu nampak remeh. Asmaul Husna dah hari-hari baca, tapi kemungkinan pronunciation sebutan tu tak berapa tepat. Jadi kita kena ajar anak cucu kita. Sekali-sekali buka YouTube, asyik tengok drama dekat TV tu, cuba cari YouTube cocok kat TV tu. Bukan ibu-ibu hebat lah ni, teknikal ni, cocok kat apa daripada laptop masuk kat TV, tunjuk Asmaul Husna, cucu-cucu balik. Tak adalah asyik tengok tompak aja kan. Buka Asmaul Husna ya, tengok ni, tengok sama-sama kita baca Asmaul Husna ni, tengok ni, baca ni. Kok kita tahu? Sebab bila kita nampak dia punya perkataan tu, dia akan terbayang kat kepala. Kan? Terbayang kepala ni. Jadi bila kita terbayang dan kita sebut tu benda yang betul. Dan kita kena tahu maksud dia. Kan? Maknanya masuk syurga ni Allahu Akbar. Nabi sediakan macam-macam untuk kita. Kita nak ke tak nak saja. Sebut Asmaul Husna masuk syurga. Niatkan nak tonggang-langgang, nak kena jadi ulama baru masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Itu kehebatan agama kita, ibu-ibu ya. Dan sikit lagi ayat tadi tu, wa ma ana minal musyriki, dan aku bukanlah sebahagian daripada orang-orang musyrik. Wa ma ana. Sebab itu benda ni jangan tersasul. Bila kita baca doa iftitah tu, kita jangan tersasul. Wa ma ana minal, saya tulis besarnya, musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Ma adalah maksudnya huruf nafi ya. Kata nafi, tidak. Dan tidaklah aku, bukanlah aku sebahagian daripada orang musyrik. Maknanya aku bukan orang musyrik. Jadi kalau kita baca doa iftitah, sebab itu saya ajar daripada dulu lagi masa di kuliah maghrib selalu, ya, bacaan solat ni kita kena faham betul-betul. Jangan kita baca ikut suka hati kita, ikut dan tak boleh. Jangan baca wa ana minal musyrikin, nauzubillah. Aku sebahagian orang musyrik. Kadang kita kata Allah wa ma ana dengan wa ana lebih kurang je ustaz. Jangan kata macam tu. Dia tak boleh. Bahasa Al-Quran ni kalau kita baca dia, kalau macam tu. Kalau kita ubah sikit, mesti ada perubahan maksud. Jadi kita kena berhati-hati bila kita baca solat. Walaupun doa iftitah tu kita baca adalah sunat saja. Sunat ringan pula, kalau tak baca pun tak apa. Tapi rugi kalau tak baca. Sebab itu adalah kita punya janji dengan Allah. Kita punya, every time kita renew kita punya sumpahan dengan Allah Ta'ala, kita sumpah, kita berjanji dengan Allah bahawa kita nak jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Cantik kalau kita betul-betul faham tu ibu-ibu. Sangat indah hidup kita, tenang kalau kita memahami apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Fahim tu? Boleh faham? Tak ada yang jawab. Ustaz cakap Arab tu, bukan cakap Jawa tu. Fahim tu maknanya faham ke? Jawabnya apa? Fahimna. Cuba jawab. Fahimna. Maknanya kami faham. Cakap Arab tu hebat ni. Okey. Baik ibu-ibu ya. Satu lagi ayat yang boleh menyuntik semangat kita. Sebab semangat tu lah kita nak datang kat sini. Surah An-Nahlu ayat 43. Surah An-Nahlu ayat 43. Nahlu surah apa? Apa maksud Nahlu? Sejenis binatang, sejenis serangga. Lebah kan? An-Nahlu ya. Pi ya, lebah. An-Nahlu. Surah yang membawa makna lebah. An-Nahlu ayat 43. Walaupun ayatnya panjang, saya ambil yang pendek sajalah. Ambil kat ujung-ujung dia. 43 tu Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa maksud? Maka bertanyalah kepada yang pakar, kepada yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahui. Apa maksud?
Kalau tak faham tanya. Jangan kita buat andaian sendiri, jangan buat kita logik akal sendiri, tak boleh. Terutama hal-hal berkaitan dengan agama. Dan tanya orang yang arif, yang pakar agama. Sekarang macam-macam. Baru-baru ni saya tengok di media sosial ada satu ajaran sesat. Kat Langkawi dia buat program, ada tengok tak kat Facebook? Dia pakai jubah putih dengan kuning. Lepas tu Tok Guru tu dia salam semua orang perempuan yang datang tu. Suami pula suruh, salam ni Tok Guru, salam. Suami dia sekeh betul. Ada ke suami nyuruh lah, ni salam Tok Guru, peluk Tok Guru. Allahu Akbar, ada. Saya tengok kat Facebook, apa tak nama ajaran dia, menyampah saya tengok. Tapi ada lah disebut ada nama ajaran tu, saya tak perasan, terlupa saya. Ada ingat tak? Tapi ingat? Tak, dia memang Muslim. Macam ya, apa ni, seolah-olah pakai putih dan ada kuning sikit, pakai putih, majoriti apa yang saya tengok tu, penuh pula tu satu dewan. Kata, itulah kata, apa ni orang kita, agama yang, ya, kuliah-kuliah yang macam ni, yang mengikut betul-betul Quran, tak interested, tak nak dengar. Benda yang pelik-pelik, yang macam, ini best ni. Perempuan boleh salam lelaki, boleh peluk-peluk lelaki yang bukan mahram. Apa? Yang datang majoriti profesional. Macam mana tu? Allahu Akbar. Apa nak jadi? Kan? Pelik. Tapi itulah hakikat. Kuliah percuma macam ni tak nak datang. Konsert-konsert berbayar ribu-ribu sanggup pergi. Tengok wayang sanggup pergi. Mak kilau ke mak apa semua pergi. Bukan tak boleh tengok, boleh lah. Tapi kalau saya tak akan pergi. Saya cakap tuan-tuan lah, ibu-ibu, saya memang anak saya berkali suruh, jomlah kita tengok mak kilau. No, papa takkan pergi. Panggil papa, bukan abi tau. Ni ustaz moden. Papa takkan pergi. Tengok wayang memang takkan pergi. Akhirnya keluar kat TV kan. Itu pun saya tak tengok lagi. Pelik kan ustaz, itu pun tak tengok. Tak ada masa. Sebenarnya bukan tak nak tengok, tak ada masa. Bagus kan? Itulah maknanya orang kata apa, bila kita tak faham, tanya guru yang betul. Kan? Sekarang orang semua nak mengaku, saya guru agama, saya bertauliah, saya ada ilmu, saya warak, saya apa. Dia kalau guru agama yang warak, yang alim, dia takkan tunjuk. Dia takkan cerita dia warak ke apa. Cuba tengok Datuk Zul. Itu kita punya pengurusi lembaga pengurusan musim tu sekarang. Senator Datuk Seri. Very humble. Saya datang tengok dia, kita ni iyalah pakai tie, pakai dia lah kan, formal universiti macam tu lah protokol. Dia pakai jubah dia tu lah, dengan tongkat dia, dengan slipper buruk dia tu. Very simple, very simple. Memang dia sangat-sangat simple lah. Sangat simple orang dia. Kita pula rasa segan kan, yelah tapi nak buat macam mana pakai rugby formal dia begitu kan. Tapi sebab dia pengerusi di atas sekali, dia tak kisahlah, dia boleh pakai apa saja. Ada sahabat saya, lecturer di USIM kan, dia jemput dia program, sebab dia duduk di nilai kan, jadi ada program PIBG dan sebagainya. Jadi dalam dewan tu kena buka slipper, tapi kena pindahkan slipper tu ke sana sebab dia nak keluar ke sana. Mana satu slipper Datuk ni mesti kasut yang kilat ni rasanya, kasut Datuk ni. Bukan tu slipper yang dah berapa tahun tu. Macam tu sekali. Kasut kita bukan main kilat sebab nak jumpa pengerusi tertinggi universiti. Allahu Akbar. Macam tu hebat. Tapi ilmu dia kan, ilmu dia Masya Allah sangat tinggi. Ilmu dia, ya, memang hebat. Sebab kalau orang-orang yang alim, dia tak akan cerita dia alim. Tapi kita tahu ilmu dia macam mana, kita tahu kehebatan dia bagaimana. Sebab itu dalam hidup ini, bila disebut tadi ayat tadi tu, nanti Bonda boleh refer lah ya, iaitu surah An-Nahl ayat 43 tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang mahir dalam agama jika kamu tidak mengetahui. Baik. Ya, betul. Betul.
Betul tu, salah satu cara bagus tu bonda sebut. Kita kalau nak menundukkan ego kita, cuci toilet. Walaupun kita ada bibi kat rumah, saya memang tak ada bibi lah kat rumah, memang tak ada. Saya lah bibi handsome ni. Saya lah yang cuci toilet, saya lah yang apa, saya basuh baju kat rumah. Walaupun saya Profesor Madya, tapi saya basuh baju, saya masak, saya buat semua. Isi saya cikgu balik lambat. Sian kan? Jadi inilah dia bibitnya. Siapa nak ambil perkhidmatan saya jadi bibit boleh. Tak ada lah, saya kembang rumah saya je lah. Ya, tak ada masalah. Nah, itu pun sunnah Nabi kan. Nabi tolong isteri Nabi buat itu, buat itu. Tak ada masalah. Hatta kalau kita ada bibi kat rumah ibu-ibu pun tak ada masalah. Jangan kita anggap bibi kita tu, walaupun kita bayar dia, dia bukan kuli, dia bukan hamba abdi. So dia pun ada masa nak rehat. Jadi kita, apa yang kita boleh buat, dia sebenarnya membantu kita, bukan dia buat segala-galanya. Dia membantu saja. Jadi kalau membantu kita buat juga, tapi meringankan sebab ada pembantu, sebab kita pun dah tak larat. Contohnya tak apa, tak ada masalah. Tapi kita kena anggap orang membantu kita tu seperti keluarga kita. Jangan anggap dia seperti orang asing. Dia pun sama-sama dengan kita, Muslim juga. Dia pun ada masa nak solat, dia pun ada masa nak ibadat juga. Tapi kita kena ajar lah, kalau nampak dia dah terlalu rehat sangat pun, yelah, kita kena pandai lah macam mana cara kan. Tapi kita kena tahu macam mana kita nak train orang-orang ini. Kadang-kadang ada, saya tengok dulu ada pernah saya, masa saya dulu-dulu lah muda-muda, saya pergi ajar tuition kat rumah orang kan. Masa tu dia ada bibi, seorang sahabat ni, abang ni, dia ada bibi kat rumah. Tapi bila maghrib kan, bibi dia keluar pergi surau. Pergi surau nak pergi tazkirah, nak dengar tazkirah, dengan kuliah. Masya Allah. Bukan kata kau duduk kat rumah, aku yang pergi masjid. Kau duduk rumah, kemas rumah ni. Bukan begitu kan? Baik. Apa lagi ibu-ibu? Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 195. Surah Al-Baqarah ayat 195 ya. Apa bunyi ayatnya? Nanti boleh refer balik lah nanti ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. 195 Al-Baqarah ya. Catatkan dulu, nanti boleh sebab semua ustaz tak boleh panjang ayatnya kan. Dan infakkanlah, belanjakanlah apa yang ada pada kamu di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu, dan jangan campakkan diri kamu ila tahlukah, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Disebut pasal infak, belanjalah duit yang kamu ada ke jalan yang diredai Allah, fi sabilillah. Dan jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Itu poin kedua. Pertama, belanja kan kepada jalan yang diredai Allah. Kedua, jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maknanya jangan buat benda yang tak betul, jangan kufur pada Allah, jangan buat benda tak baik. Sifat mazmumah kena tinggal. Yang ketiga dia kata apa? Wa ahsinu, ihsan. Buat baiklah kamu. Buatlah baik apa-apa nak buat. Innallaha yuhibbul muhsinin, kerana sesungguhnya Allah itu sangat sayang, sangat suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Ini satu semangat kita setiap hari apa kita nak buat. Kita kena fikir tau ibu-ibu, setiap hari apa kebaikan yang kita nak buat. Bukan kita hanya fokusnya pada hari Jumaat saja. Bagus hari Jumaat tu kita lipat ganda dalam. Hari ini kita hari Rabu kan, hari Rabu. Siapa yang confirm 100% dia akan hidup hari Jumaat, angkat tangan. Confirm, sebab dia dapat malaikat bagi tahu kat dia, insyaAllah hari Jumaat nanti kamu hidup lagi. Yalah, kita secara logik fikir insyaAllah sihat, insyaAllah kita boleh hidup lagi. Tapi tak ada siapa kan yang boleh garanti jaminan. Sebab itu kita fikir tiap-tiap hari apa saya nak buat, apa saya nak buat. Pagi-pagi buat sedekah subuh, tak banyak pun sikit, tak masuk tabung surau ke masjid ke, masuk mana-mana ke. Ya,
ataupun bagi orang makan ke. Saya nak share satu lah, tapi ini memang terlalu pribadi pada saya. Tapi saya share bukan untuk menunjuk amalan saya, tapi saya share sebab saya sayang ke ibu-ibu ni semua. Saya nak ibu-ibu buat juga, kalau boleh, tak banyak pun sikit. Saya setiap pagi saya akan pergi, macam saya nak pergi universiti tu, saya akan singgah dekat mana-mana gerai-gerai makanan, gerai yang nampak di jalan tu, yang biasa kenal saya dah pun orang. Saya akan bagi duit kat kakak tu, kakak saya bagi tak banyak pun, kadang RM50 saya bagi. RM50 ni kalau orang datang beli dalam amount ini, saya belanja, saya sedekah. Itulah, saya cubalah nak buat macam tu setiap hari kan. Kalau kita fikir gaji tak masuk lagi, betul. Sebab hari Jumaat ni kita akan cerah mata kita, sebab Jumaat ni gaji. Tapi kalau kita kan, dalam kepala kita ni jangan fikir duit tak cukup, tak boleh. Kita sedekah tu, Allah tak akan memiskinkan kita, demi Allah. Kita sedekah tak akan miskinkan kita. Buatlah sedekah. Saya selagi boleh. Kalau kita tak banyak RM50, saya beli nasi lemak 10 bungkus, satu bungkus RM2, saya beli kat tepi jalan tu, saya beli. Saya bagi kat siapa? Saya bagi kat Yusif. Dia orang tahu dah, saya senyum dia. Bila saya bagi, ni ambil bang, saya belanja. Mungkin dia orang tak kenal, saya tak tahulah dia orang kenal ke tidak. Tapi bila kita dah biasa bagi tu, memang dia orang hargai. Ataupun kat rumah kita, ataupun siapa-siapa je lah. Saya bukan niat nak tunjuk amalan saya, tapi saya nak bagi semangat kat ibu-ibu. Buat baik ni jangan kira hari. Jumaat lagi ganda. Sebab itu ibu-ibu pun tahu, saya selalu buat program. Bila saya share iklan saya, ada nama saya tu Profesor Madya Dr. Azlan, bukan scammer. Inilah dia kulinya, inilah dia dutanya. Inilah kuli, inilah duta, inilah PA. Saya tak ada PA. Saya yang buat dengan time saya. Kalau orang tanya tu, memang saya yang jawab, bukan orang lain. Memang kawan lain. Sebab apa saya nak duit juta-juta saya tak ada, tapi saya sediakan platform. Bukan apa tujuannya, so, sama-sama kita buat. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Nak sedekah berkata-kata, nak sumbang takut, betul ke tidak ni? Takut scammer, takut apa, macam-macam. Scammer ni senang je, kita nak tahu yang telefon. Saya dari lembaga hasil dalam negeri, itu memang saya pun maki hamon juga orang tu. Saya dari mahkamah, mahkamah tu tak pernah buat benda jahat tu. Saya dari apa tu, anak murid saya biasa kena. Tapi sebab saya ni lah, kita orang dah tua kan, sampai menangis-nangis anak murid saya tu. Ustaz saya ke menangis-nangis, perempuan. Itu scammer. Dia kata ada polis telefon, dia kata dapat parcel, ada benda tak elok dalam parcel ni apa semua. Dia dah siap bagi IC dah, siap bagi screenshot IC kan. Dia kata delete balik IC. Itu scammer. Tak payah takut, polis dia tak akan telefon kita. Kalau betul-betul kita betul salah ke apa, dia akan datang rumah kita betul-betul, tunjuk dia punya ID yang original, kan, dan sebagainya lah. Takkan polis pakai nombor private kot. Logik je. Kalau kita bukan penjenayah, buat apa kita nak takut? Kita bukan buat salah, betul tak? Jadi kalau apa yang tuan-tuan ibu-ibu nampak iklan saya tu, itu memang genuine daripada Dr. Azlan. Saya sediakan platform tu dalam negara, luar negara. Saya bukan tak pernah orang kecam. Memang ada orang kecam saya. Sebab dia tak kenal saya siapa. Sebab itu dia kecam. Yang paling terkesan di hati saya baru-baru ni, dia sebut apa tau? Guna kepala otak tu. Dia kata kat saya, guna kepala otak tu. Masjid dalam negara ni lagi banyak, buat apa pergi bagi luar negara? Apa ibu-ibu rasa? Okey je lah. Tapi sedih. Saya sedih. Sebab apa? Bukan sedih sebab orang kecam saya. Saya sedih kenapa jemaah surau masjid yang saya kuliah boleh kutuk saya macam tu. Maknanya di sini tak tahu siapa dia cakap tu. Tengok profile picture, pakai jubah, dah pakai tag pergi umrah, pergi haji. Kadang orang cakap kat saya, apa Ustaz, Nabi pun lagi teruk dugaan Nabi. Betul. Saya tak kata Nabi, saya tak kata hal Nabi itu salah. Memang tepat. Nabi pun lagi besar dugaan. Tapi Nabi berdakwah kepada orang musyrikin, orang kafir. Saya berdakwah kepada orang dah Islam, dah pergi haji, dah pergi umrah. Kalaulah saya buat tu salah banget, salah sangatlah saya buat tu,
kenapa tak cakap elok-elok? Wak Imam mungkin rasa saya tu scammer sekalipun, cakap elok-elok. Ustaz buat ni, minta maaf Ustaz buat ni benda yang tak betul. Cakap lembut-lembut. Infak tu salah ke? Saya bukan mencuri. Orang kita ni kadang-kadang dia rasa dia hebat, dia rasa dia terror, dia rasa dia lagi arif daripada orang lain. Adab dengan guru tak ada. Saya merajuk dengan surau tu, saya berhenti mengajar. Mungkin orang kata, alah Ustaz, benda kecil je tu, ibu-ibu tak berada di tempat saya, tak rasa. Saya pun ada manusia kan, saya bukan robot. Saya ada hati dan perasaan. Saya sekali tu memanglah, orang kata, bukan apa, saya nak bagi pengajaran kepada mereka. Memanglah yang buat tu seorang je, bukan yang lain okey, baik. Sini pun ramai jemaah Alam Damai yang selalu join program saya. Masya Allah. Cuma saya tak kenal saja sebab jemaah tu ramai sangat. Tapi ialah sekali kita kena macam tu, ialah tak apa, kita muhasabah diri kita. Mungkin kita ada salah ke silap, tak apalah. Tapi pada pihak orang yang mengata tu, cuba sebut dengan cara yang lebih baik, beradab. Kita dah pergi haji, dah pergi umrah, kenapa kita macam tu kita cakap dengan seorang guru pula? Sebab itu dalam kata-kata punjaga Arab disebut al-adab qabla al-ilmi. Al-adab qabla al-ilmi. Ni saya tulis besar-besar. Saya tulis besar-besar. Al-adab qabla al-ilmi. Apa maksud? Tu. Apa maksud ini? Perkataannya bukan susah. Orang tak belajar bahasa Arab pun tahu. Adab dengan ilmu, tak payah belajar bahasa Arab pun tahu. Qablah, solat qabliyah, solat ba'diyah. Kan, solat qabliyah apa? Sebelum. Adab sebelum ilmu. Betul saya cakap, kita kena belajar ilmu, kenapa? Tapi kan adab tu jauh lebih penting daripada ilmu. Kan? Sekarang tengok anak-anak kita kat sekolah, alhamdulillah ramai baik-baik. Tapi memang ada kes kau hajar dengan cikgu, buat itu dengan cikgu, buat ini dengan cikgu. Sedangkan cikgu tu bagi ilmu. Mana biadab? Adab tak ada. Biarlah anak kita tu tak berapa pandai, tapi adab dengan cikgu, hormat guru, hormat orang sekeliling yang datang bagi salam tu semua, itu jauh lebih baik. Saya masa cuti sekolah baru ni, saya sempat pergi New Zealand. Saya bercuti lah, cari kumpul-kumpul duit, ringin, pergilah New Zealand sebab kebetulan ada anak murid. Sebab isteri saya mengajar di Samten, Sekolah Agama Menengah Hulu Langat 10. Macam saya pun alumni Samten lah. Jadi kebetulan ada anak murid saya migrate ke hijrah ke New Zealand, so dia urus kat sana lah. Jimat lah sikit duit kan. Jimat sikit lah. Jadi dekat sana sistem sekolah dia, mungkin ada ibu-ibu yang pernah duduk di luar negara mungkin. Ya, di New Zealand ni anak sekolah rendah memang tak ada bawa buku. Tak ada buku pun. Semua main-main je. Ada seorang warga negara Malaysia duduk sana yang saya borak-borak lah. Saya pergi ke masjid dia tu, kebetulan solat maghrib isyak di situ. Jadi dia orang Terengganu. Ya, anak dia tu, saya tanya dia anak dia boleh cakap Melayu lah, tapi saya saja cakap orang putih dengan anak dia tu. Dia slang lah, bila mula cakap Melayu bunyi ganu, bunyi kopok leko. Tapi bila dia cakap orang putih bunyi New Zealand punya slang. I'm studying mathematics, I'm science. Orang ganu. Tapi dia cakap memang dia kata dia enjoy sebab kat sekolah ni memang dia fokus kepada values. Fokus pada nilai, adab, macam mana nak buat itu ini. So anak-anak ni macam play school sampai darjah 6, bayangkan sampai umur 11 tahun, 12 tahun ni. Sekolah menengah baru ada buku. Itu pun homework pun tak banyak. Itu ni homework balik. Tengok bapak mengajar bahasa Arab. Tengok matematik, bagi kat mama lah ajar. Kalau saya tak boleh matematik. Saya dulu pandai saya matematik. Kalau dah bahasa Arab kan, tak ingat matematik. Betul, memang betul. Sebab itu value orang-orang, ialah kita bukan nak puji negara bukan Islam ni, tapi kita tengok cara dia kan. Macam kita di sini memang nak buat macam mana kan. Pujaman negeri orang, pujam batu negeri segi, baik negeri segi, baik buruk pun sini lah kan. Tapi
sistem tu menyebabkan kita jadi stressful dan menyebabkan kita jadi macam, itulah yang kadang-kadang value dari segi adab bukan tak ada. Dalam sistem pendidikan tu dia ada value-nya, ada akhlaknya, tetapi tidak dipraktikkan sebab kita memikirkan silibus tak habis, banyak silibus, buku teks tebal-tebal ni, satu subjek macam ni. Saya orang akademik tau, saya orang akademik. Jadi tapi itu kita share, kita punya rasa macam mana kita nak bentuk ni al-adab qabla al-ilm. Itu yang saya cakap tadi, sampai sanggup kata saya macam tu macam ni. Tak apa, saya okey je, tak berkuman pun. Cuma mana pergi adab kita? Apa punca dia? Itulah benda-benda macam ni kadang-kadang ya, realiti berlaku dalam kehidupan, dalam masyarakat. Tapi tak apa, kita orang kata apa yang baik, kita teruskan. Ramai yang sokong baik, Ustaz teruskan aja, Ustaz tak payah risau, sebab kita bukan buat benda salah. Itu penting ya. Dan yang kedua dalam ayat tu, jangan melakukan sesuatu yang mencampakkan diri ke arah kebinasaan. Contoh apa dia? Merokok. Ya. Isu merokok ni memang kita pun susah nak kata. Mungkin ada sebahagian daripada suami-suami bonda yang handsome-handsome di rumah. Ya, walaupun dah kilauan emas tapi masih handsome juga. Ya, tetapi rokok tak boleh tinggal. Rokok tak boleh tinggal. Kan? Ada juga perempuan pakai tudung isap rokok pun ada. Ada. Jadi kita jangan fikir orang kata apa, ya Allah. Kadang-kadang benda macam tu lah kita nak didik anak kita, cucu kita. Kan? Kadang-kadang yelah ada je seorang kawan ya, saudara mara yang kenal, bila dah jatuh sakit barulah masa tu insaf nak tinggal rokok. Alhamdulillah lah. Ada yang masa sakit tak insaf, lepas habis sihat insaf balik. Dia insaf sekejap bagi taubat sama belacan. Bukan taubat nasuha kan. Kena nasihatkan raya, so slow sikit tinggal. Yang walaupun tak boleh tinggal semua, kena kurang. Sebab kita tahu benda itu akan menyebabkan kita sakit ya, akan menyebabkan banyak masalah kesihatan. Jadi kena kurangkan. Selagi kita ada nyawa, Allah bagi kesihatan kat kita ni. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana manusia ni selalu lalai dengan nikmat itu. Bila dah hilang nikmat tu, barulah menyesal. Apa nikmat? As-sihhah. Bunyi macam Melayu juga. Senang bahasa Arab, senang sangat. Ustaz senang lah cakap senang kan. As-sihhah, kesihatan. Al-farah, apa al-farah? Masa lapang. Kan? Ada orang masa lapang ni banyak, tapi nak pergi kuliah susah. Tapi lepak kedai kopi mesti wajib. Kalau tak lepak kedai kopi, dosa. Tak lepak kedai mamak, dosa. Rasanya seolah-olah macam tu. Tapi pergi surau masjid tak mau. Tak apa lah, ibu je lah pergi. Kau je lah pergi. Abang duduk rumah tak apa, abang jaga rumah. Takut nak rumah runtuh. Jaga rumah. Boleh, sebab masa kita sihat, bila kita dah terlantar, na'udzubillah lah kan, dah terlantar sakit, mesti ingat, ya Allah, kenapa lah aku muda-muda dulu, kenapa lah masa aku sihat dulu aku tak nak pergi masjid, tak nak berjemaah sekurang-kurangnya masjid. Lelaki tu namanya kan, perempuan ni dia tak adalah afdal untuk pergi ke masjid, tapi itulah orang perempuan lah yang semangatnya selalu pergi masjid. Kadang ada satu surau tu, ya, ada satu lah surau saya tak ceramah kat situ. Bila saya ceramah, depannya ada taklah ramai sangat, sebab semua orang veteran-veteran, kilauan-kilauan emas dalam 10 orang. Majoriti bila saya ceramah, semua tidur. Punya handsome bila ceramah boleh tidur. Tak kira apa ibu kan? Kita ceramah pakai nak rak, tidur. Bila orang tidur, kita dah tengok time, ya Allah lambatnya lah. Walaupun ceramah maghrib isyak tu setakat setengah jam, 40 minit, saya rasa macam 2 hari tak habis kan. Berapa lah nak habis ceramah ni. Sebab orang depan saya dah tidur. Bila kita tengok orang tak ada respon, macam ibu-ibu Alhamdulillah kan, tengok respon. Saya nampak walaupun pakai mask, saya nampak angguk-angguk, geleng-geleng kan. Alhamdulillah. Tapi orang kata apa? Kita boleh respon. Bila respon, ustaz rasa seronok nak cerita. Seronok nak cerita lagi, nak tambah lagi ilmu kan. Tapi kalau orang dah tidur, macam mana? Takkan saya nak sergah ke? Hoi, bangun. Dah macam Ustaz Abdul Khairi nak sergah-sergah kan? Kan? Jadi, tak ni dah pula kan. Jadi, itulah tak syok juga. Jadi, yelah kita faham dah letih, tapi tengok semua orang dah pension dah, apa yang letih je tu. Kan? Kalau orang kerja mungkin dia kata letih lah.
Tapi memang macam dugaan tu, dugaan sebagai pendakwah tu lah dia. Dugaan apalah nak buat macam mana. Tapi itulah. Tapi alhamdulillah kebanyakannya okey. Cuma itulah kan orang kata macam benda-benda berkaitan dengan ilmu, ya, adab, ni semua adalah perkara penting. Sebab itu dalam hujung ayat tu disebut wa ahsinu. Buat baiklah kamu, selagi kamu ada nyawa, buatlah apa sahaja. Dan kita kaitkan lagi dengan ayat lain. Yang ayat ni saya rasa ibu-ibu pun semua hafal. Anak kita, cucu kita semua hafal. Surah Alam Nashrah. 2 ayat terakhir ibu-ibu. Apa 2 ayat terakhir dalam surah Alam Nashrah? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 2 ayat terakhir. Kita selalu hafal. Siapa tahu maksudnya? Tahu maksud? Hafal pun, kita baca Taranum pun, kita juara peringkat alam damai ni. Taranum, kan? Apa maknanya? Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai melakukan sesuatu kebaikan, kamu rehat, bukan. Fansab, kamu teruskan lagi kebaikan yang baik. Masya Allah. Itu ayat yang cukup memberi motivasi dan inspirasi kepada kita. Apabila kamu selesai buat satu baik, fikir lagi baik apa kamu nak buat. Jangan rehat, hari ni dah buat baik, minggu depan nak buat baik lagi. Tak. Berterusan, continuously, berterusan. Orang Melayu panggil istiqamah. Orang Melayu Ustaz, bukan istiqamah tu bahasa Arab ke? Bahasa Arab ke istiqamah? Ya, dia bahasa Arab, tapi orang Melayu salah faham. Ya. Perkataan istiqamah, selalu kata, oh saya kan kalau artis berhijrah, oh saya doakan saya istiqamah dalam penghijrahan saya, doakan saya istiqamah. Perkataan tu betul, cuma orang akan salah faham. Orang faham istiqamah tu apa ibu-ibu? Orang faham istiqamah ni konsisten. Betul tak? Maknanya buat sesuatu teruslah. Saya, kalau saya pakai hijab, saya hijab aja, saya takkan buka-buka tudung saya. Ataupun kalau saya seorang yang rajin pergi usrah, pergi ceramah, pergi apa, so saya nak doakan supaya saya terus begitu. Sebenarnya itu bukan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya apa? Buat sesuatu dengan betul mengikut Quran dan Sunnah. Itu istiqamah. Istiqamah maksud dia buat sesuatu dengan betul ikut Quran Sunnah. Bukan buat sesuatu dengan konsisten. Habis kalau konsisten apa Ustaz? Depan dia is juga. Is apa? Is ketambola. Bukan. Kalau buat sesuatu dengan berterusan, kita panggil istimrar. Istimrar. Alif sin ta mim ra alif ra. Istiqamah, is juga depan, tapi buat sesuatu dengan betul. Jadi kita kena tahu, ini buat sesuatu dengan betul, istiqamah. Istimrar, buat sesuatu berterusan, consistently. Yang ni atas. Kan? Kadang-kadang kita dah biasa guna benda tu. Ustaz-ustaz pun biasa guna, kita tahu. Tapi kita kena tahu maksud dia. Saya ulang sekali lagi. Istimrar yang atas, buat sesuatu berterusan. Istiqamah, sebab itu kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan mustaqim istiqamah. Kan tunjukkan kami jalan lurus ke tunjukkan kami jalan yang berterusan? Jalan yang lurus. Sebab itu kata istiqamah lurus, mana ikut Quran, ikut sunnah. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini buat sesuatu berterusan. Istimrar. Memang pelik sebab kita tak biasa dengar ataupun tak biasa guna. Tak? Memang pelik. Sebab itu kita kena biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kita tak biasa, kita kena betulkan. Tapi memanglah kita nak cakap dengan orang, doakan saya istimrar ya dalam ibadat. Nanti orang kata, apa tu istimrar? Istimrul aku tahu lah, istimrar aku tak tahu. Inilah saya nak lantik ibu-ibu jadi duta-duta bahasa Arab. Perlu ke sijil? Duta-duta bahasa Arab bukan duta produk ni, duta bahasa Arab. Duta bahasa syurga, insya-Allah. Baik. Tadi lupa. Yang tadi ayat Alam Nashrah tadi kan.
Fa'idha faraghta fansab. Saya ulang sekali lagi. Apabila kamu selesai melakukan satu kebaikan, maka teruskan lagi kebaikan-kebaikan lain. Tak payah tunggu besok hari ni nak buat apa. Lepas tu besok insyaAllah panjang umur buat lagi. Hari Jumaat lagi mestilah kena buat berlipat kali ganda pahala banyak hari Jumaat kan. InsyaAllah semoga kita panjang umur dalam kesihatan yang baik ya. Baik. Ayat yang terakhir dia, wa ila rabbika farghab. Apa maksud? Wa ila rabbika, dan kepada Tuhan kamulah farghab, kamu memohon segala-galanya. Allahu Akbar. Ya, orang cakap apa kat kita peduli kan? Yang penting redha Allah, aku mohon pertolongan daripada Allah. Itu je lah. Itu saja. Sebab kita buat pun bukan nak cari redha manusia, nak cari pujian manusia, nak cari glamour, nak cari populariti, tak. Kita buat semua kerana Allah, dapat pahala. Sebab tahu setiap inci kebaikan yang kita buat, Allah akan kira. Malaikat akan hitung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Kan? Sesiapa yang melakukan amal kebaikan walaupun kecil cenoek pun, Allah akan melihat. Cenoek sebesar zarah ni lagi kecil. Kalau cenoek tu kita nampak lagi. Ini benda tak nampak langsung. Kalau tengok tu lagi kecil daripada COVID-19 punya virus. Lagi kecil, kena pakai mikroskop tengok. Hatta kalau kebaikan tu tak ada siapa pun tahu, kita dengan Allah dia tahu, pun Allah kira. Yalah, kalau kita mampu buat yang besar-besar, baguslah, lagi baik kan. Tapi kita ikut kemampuan kita, ikut keterbatasan yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita, so kita buat. Boleh ibu-ibu ya? Semangat tak dengar Ustaz cakap? Semangat. InsyaAllah. Baik, ada 15 minit lagi ni. Kejap je kan masa. Okey, ayat berikutnya, Surah Ar-Ra'du ayat 11. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Ustaz minum sikit Surah Ar-Ra'du ayat 11. Baik, tadi apa? Surah Ar-Ra'du ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat Ar-Ra'du ayat 11 surah Ar-Ra'du. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib yang ada pada sesuatu kaum kecuali dia mengubah ataupun sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita nak jadi orang baik, kita tak boleh tunggu orang ubah kita. Kan? Kita nak buat benda yang kebaikan, nak lipat kali ganda, kita orang baik dah. Tapi kita nak lipat ganda lagi kebaikan kita buat. Kita sendiri kena mula. Ramai orang ada hidayah tapi tak ada taufik. Apa maksud? Hidayah. Hidayah tu apa? Hidayah tu guidance, petunjuk. Petunjuk ada, tak ada masalah ni dengan kuliah. Nak cari dalam Google pun boleh, nak buka buku pun boleh, baca buku dan sebagainya kan. Hidayah tak ada masalah. Sebab hidayah ni maknanya kita nak cari knowledge, nak cari maklumat, nak cari info, nak cari apa. Tapi yang selalu orang tak ada adalah taufiq. Tawafayaqah. Selalu kita dengar wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau orang bagi salam. Taufik tu apa ibu-ibu? Taufik tu adalah kekuatan nak melaksanakan hidayah. Kan? Hidayah dah ada, petunjuk dah ada, buku dah ada, reference dah ada, informasi dah ada, Google dah kita boleh cari. Ustaz dah datang dah kuliah masjid, apa bagi tahu gitu gini. Tapi ustaz tak boleh ubah orang. Sampai saja, sampai. Da'i kan, sampai.
Yang nak mengubah kita betul, itu semua dengan izin Allah. Tapi kita kena ada effort, kita kena ada usaha nak ubah tu. Itu yang dipanggil taufik. Berapa ramai orang tahu tutup aurat tu wajib? Kan, semua orang tahu tutup aurat wajib. Sebab sembahyang pakai telekung. Mana ada orang sembahyang tak pakai telekung, tak pakai tudung? Mana boleh, tak sah. Tapi lepas sembahyang, telekung cabut, pergi kerja tak pakai tudung pun. Contoh kan. Kadang orang cakap isu-isu ni remeh. Orang kata ini terlalu peribadi. Untuk saya terlalu peribadi. Hal agama ni terlalu peribadi. Kalau kita seorang yang orang tak kenal, tak apa. Tapi kalau kita insta famous, public figure, tokoh-tokoh terkenal, artis-artis, selebriti-selebriti, kita tak boleh kata kehidupan kita tu peribadi. Sebab orang kenal kita. Apa kita buat semua orang tengok. Atas sampai bawah semua orang tengok, semua orang berganti. Sebab kita menjadi role model kepada masyarakat, qudwah hasanah kepada masyarakat. Kalau kita tak nak jadi public figure, jangan kenalkan diri kita dekat orang. Jadi apa saja kita buat baik, buruk, semua orang akan tengok. Biasalah manusia ni dia tak akan tengok yang baik, dia akan tengok yang buruk saja. Kan? Bila kita data silap langkah, oh tidak, saya mengikut fashion semasa, saya mengikut fashion yang ditetapkan oleh penganjur. Buat imam penganjur suruh saya pakai macam orang Kristian paderi pun saya pakai je lah. Sebab penganjur suruh, saya pakai je lah. Macam tu ke? Itu yang bahaya dengan ya, lebih mementingkan kepuasan apa yang orang nak berbanding dengan apa yang agama suruh. Bahaya. Maksud saya memang sentiasa mengikut. Walaupun saya tak ada TV dekat rumah. Bayangkan ibu, percaya tak percaya, saya memang tak ada TV dekat rumah. Saya memang tak tengok drama kat TV. Tapi kita ada handphone kan, apa-apa info kita boleh tengok kat handphone. Saya memang tak ada TV. Anak saya tak minta pun TV. Memang tak ada TV. Saya kumpul duit tu beli TV 50-60 inci, baik kumpul duit pergi umrah kan. Lagi baik. TV pun kan tengok pun, jadi tukun dekat rumah. Tak bayar, TV tak bayar. Anak saya okey je. Jadi kita boleh dapat info, kita tengok apa saja yang ada. Media sosial, Facebook, apa tu, tengok kan. Jadi benda kita banyak nak memuaskan hati orang berbanding dengan mengikut agama. Dan kita akan apa? Bila orang kecam, dia akan mencari justifikasi, dia akan mencari alasan untuk menyelamatkan diri dia. Sama Allah, saya guna bahasa itu tinggi sikit. Justifikasi kita faham lah. Maknanya justify, kita nak pastikan apa yang kita buat walaupun salah, tapi kita tetap tak salah. Tetap tak salah, aku betul, walaupun aku betul. Okay. Kenapa tau? Sebab ni kita nak mengingatkan diri saya juga ya. Kadang-kadang saya ni pandai bercakap, kita pun manusia juga. So kita kena jaga juga hati kita. Hati kita kena. Jadi kita nak ubah ibu-ibu. Ibu-ibu sebagai ejen perubahan dalam diri keluarga kita. Ustaz dah sampaikan, ibu-ibu balik rumah cerita dekat Habibi ya, Habibi ya, Nabi Albi. Cerita dengan suami di rumah. Ya, cerita dengan anak-anak dekat rumah bila balik kerja, cerita apa yang Ustaz ajar dekat surau, kat masjid, Ustaz ajar apa, kita share. Kalau anak-anak kita jarang balik rumah, mungkin dia dah duduk dengan keluarga dia, dia ada keluarga dia sendiri. Sekali hujung minggu dia balik, kita cerita. Ataupun di grup WhatsApp ada, mustahil. Siapa yang tak ada grup WhatsApp family? Semua ada grup WhatsApp family. Mak ayah saya umur 70 lebih pun aktif lah. Tiap pagi dia bagi salam, Assalamualaikum. Nanti nak tidur malam pun dia cakap Arab dengan saya. Dia tahu anak dia lecturer Arab kan. Laila Sa'idah. Ibu saya. Saya Alhamdulillah, saya masih ada ibu, ada ayah. Alhamdulillah. Sebab itu sumber doa kan. Doa ibu bapa ni memang mustajab lah. Saya yakin sangat benda tu. Jadi kita masih ada ibu bapa, kita hargai. Jadi kita jadi ejen perubahan dalam keluarga kita. Tak adalah balik-balik ujung minggu asyik tanya, nak makan apa ni, nenek nak masakkan untuk cucu, masakkan kegemaran. Boleh lah. Tapi kena juga bagi tazkirah sikit-sikit dalam dalam family. Alhamdulillah, mak saya, mak ayah betul. Itulah dia selalu bagi info. Yelah, seronok-seronok tu boleh, ha he he hu hu dalam grup family tu biasalah. Tapi sesekali tu kena masukkan tazkirah kan. Sikit-sikit je, tak payah yang read more tu tak mau, no. Sekarang orang suka yang very simple tak nak panjang-panjang read more, see more. Nak layan tu jadi cheap small tu.
Baca yang simple je. Apa yang Ustaz ajar hari ni macam tu kan. Al-adab qabla al-ilmi. Hari ni Ustaz ajar kita hendaklah jaga adab kita. Adab tu lebih penting dari ilmu. Jadi anak-anak, cucu-cucu ingat tu, jaga adab kita dengan guru-guru, kawan-kawan kan. Lepas tu kita carilah ilmu kalau boleh dekat rumah masing-masing. Sekian daripada Ustazah. Itu kan dalam grup family ni Ustazah ni kan. Kan? Jadi maknanya bila macam tu seronok, thank you mak kan. Dia orang akan hargai. Tak payah panjang-panjang, sikit-sikit je, simple-simple. Sebab orang sekarang memang dia tak suka benda yang complicated. Baik, ibu-ibu, bodoh-bodoh yang saya kasihi, puan-puan, apa lagi ayat lain, kita ada masa lagi. Iaitu ni penting. Surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. 153 betul Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah untuk menghadapi susah payah dalam menunaikan perintah Allah dengan kesabaran dan solat. Nak minta pertolongan Allah, kena sabar dan kena solat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita dalam hidup ni banyak masalah, banyak cabaran, dugaan. Yalah, tak ada siapa pun yang semua saja hidup dia Alhamdulillah. Kalau kita hidup kita semua saja Alhamdulillah. Tapi mesti ada sikit, kalau tak masalah besar pun ada sedikit-sedikit problem ataupun ada benda yang kita nak kena hadapi, cabaran dan sebagainya. Kita tak anggaplah sebagai satu problem yang sangat besar. Tapi mungkin cabaran kita nak menyelesaikan isu anak-anak kita ke, isu keluarga kita ke, apa benda ke. Jadi Allah kata, kalau kamu nak minta tolong, kamu kena banyak bersabar. Sabar tu memang senang sebut. Memang senang, sabar je lah kan. Memang senang sebut, tapi bukan senang nak buat. Betul kan? Ya, Ustaz pun macam tu juga. Bukan senang nak buat kesabaran ni. Dan yang kedua, solat. Solat kena jaga. Solat awal waktu kan? Kalau kita tak berjemaah pun, solat tu awal waktu. Jangan kita buat lambat-lambat, buat lewat-lewat. Kena sentiasa tengok time. Pukul berapa Zuhur, pukul berapa Asar, pukul berapa Maghrib. Mesti tengok time. Jangan kita lalai atau leka dengan kerja-kerja rumah kita tu. Tinggalkan sekejap kerja rumah. Kalau tengah masak apa-apa tu, masak cepatlah. Balik ni masak sekejap kan. Jadi bila Zuhur tu kita dah boleh lah solat awal waktu kan. Jadi azan masa tu lah nak goreng ikan, nak goreng ikan kering lah apa tu. Ikan kering ni nak kena goreng, sedap ni. Dah bila dah goreng-goreng dah lalai pula kan. Jadi pukul 2 lebih. Jadi alamak nak kena buat kek pula. Dah lupa. Lama-lama Zuhur pukul 4. Tu tak nak. Kita kena lawan tau, lawan. Dia tu syaitan tu. Tak apa ibu, tak apa. Ibu masak sedap, masak je. Solat tu bila lagi lah, tak apa, buat je. Sebab ibu punya kek sedap, macam secret recipe lah. Buat. Tak payah semayang je lagi. Jadi kita pun, kek buat. Kan? Jadi kita kena fikirkan. Kalau kita jaga sangat solat kita tu, Allahu Akbar, memang Allah jaga dah hidup kita. Betul. Kalau kita betul-betul jaga awal waktu, jaga betul-betul solat kita on time, management of time kita perfect kan, tak adalah isu jadi macam janji Melayu kan, bersyuarat pukul 9, 9.30 pun tak apa, 9.30 boleh, tak apa, memang boleh dalam surat pukul 9 kan, 9.30 Ustaz datang ni, betul-betul 9.30 saya macam ni. Itu pun tadi sebab saya dah naik dah, betul alamak kereta dia tak kena ni dulu kan. Jadi saya patah balik. Tapi memang kita kena set time. Kalau kita dah janji orang 9.30, kita kena tahu. Saya datang pada nilai, bayangkan kan, pukul berapa tu saya gerak dia keluar, 8.20. Saya dah test, saya tengok dah waste dulu, tengok macam tu kita kena fikir. Sebab bila kita janji, kita kena menepati janji. Saya macam tu, saya jadi orang macam tu. Tak boleh. Kita jadi orang yang punctual. Bukan kita perfect kan, tak. Tapi kita kena jadi orang punctual. Supaya orang tengok kita, orang tak rasa kenapa Ustaz datang lambat. Jadi 9.30, 10.30 tak sampai lagi. Gitu kan.
Yalah kalau dia ada hal ataupun terpaksa kereta dia rosak ke apa nak buat macam mana kan. Tapi kalau ada hari-hari lambat, hari-hari tak betul, meeting pun lambat, semua lambat, maknanya kita fail. Tak boleh. Kita punya management of time, urusan masa fail. Maknanya kita tak boleh jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat sebab urusan masa tak tepat. Kan? Maknanya kena jaga. Pernah dengar janji jemput? Janji Melayu pernah dengar? Janji jemput pernah dengar? Kan? Tak pernah dengar lah peribahasa janji jemput. Yang kita kata janji Melayu je. Bila dengar janji Melayu negatif kan? Kena ubah tu. Bila dengar janji Melayu positif, benda yang baik. Tapi biasanya janji Melayu tu lah negatif. Itulah kesian orang kita ni. Kesian kan? Jemput, tak ada masalah. Saya pernah pergi jemput, bawa pelajar usim. Dia punya ketepatan dia tu, dia punya train dia tu, kalau 5.39 dah tayar train tu golek. Memang tepat. Ada dulu saya dengar kat berita, dia cakap sampai buat sidang akhbar lah, dan berita tu sampai ke negara kita. Train Jepun memohon maaf daripada rakyat Jepun sebab dia bergerak 25 saat lebih cepat dari sepatutnya. Bergerak 25 saat, bukan 25 jam, bukan 25 minit. Cepat pula tu, yalah, orang dah biasa kan 5.39, tiba-tiba dia gerak 5.38, 45 saat atau 35 saat. Kalau kabut pakcik-pakcik Jepun nak mengejar train. Kita tak apa, cepat lagi kan. Lambat pun tak apa, lambat pun tak apa, saya tunggu. Aduh, pening. Sebab itu kita kena ubah benda. Sebab itu Allah turunkan wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa Allah turunkan demi masa? Kalau Allah tak turun demi masa tu, agaknya macam mana lah kita? Tu turun ayat tu pun management fail juga. Sebab itu kita kenalah atur betul-betul kehidupan kita. Ibu-ibu yang dah habis, dah tak bekerja lagi, dah pencen, faham tak? Saya yang masih bekerja ni memang saya tu lah, saya sangat tekankan tentang masa yang sangat penting. Keluarga kita pun kita tekankan aspek masa. Supaya apa? Supaya orang senang dengan kita. Senang dengan kita, kalau nak berurusan dengan kita senang. Kita tahu kalau Ustaz Azlan memang punctual, tepat. Tak nak lambat-lambat, tak nak lewat-lewat. Ya, itu macam tu. Okey, dah pukul 11 dah. Saya pun tepat masa ni, pukul 11 berhenti lah. Baik, saya nak tutup dengan satu ayat Quran yang juga penting kalau kita di doa sebenarnya. Saya doa untuk solat duha. Mana-mana kita yang belum sempat solat duha, lepas duha boleh baca doa ni. Ini bukan doa yang duha uka ni, ini ayat Quran. Surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Apa ayatnya? Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya apa yang engkau turunkan dari kebaikan-kebaikan, kami amat memerlukannya. Surah Al-Qasas ayat 24. Wahai Tuhanku, sesungguhnya apa yang engkau turunkan dari kebaikan-kebaikan, kami amat memerlukannya. Fakir, bila sebut fakir tu bukan fakir miskin. Maksudnya kita ni fakir pada Allah. Kita memerlukan apa yang Allah bagi. Kebaikan-kebaikan kita nak pada Allah Ta'ala. Bacalah doa tu selepas solat duha. Dalam sujud terakhir duha pun boleh. Tapi kena hafal dululah kan. Kalau tak hafal, tengok dulu handset. Lama-lama hafal lah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pernah dengar tak doa tu? Ya, kita boleh amalkan. Hafal doa, InsyaAllah. Jadi saya itu je lah ya ibu-ibu. Saya pun nak kembali ke pangkal jalan. Nak balik ke usi balik. Ya, walaupun student tak ada, tapi kita kena bekerja lah. Ya, buatlah kerja-kerja apa yang patut. Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan ibu-ibu di Masjid Alam Damai. InsyaAllah ada rezeki tersambung lagi ayat. Banyak sangat ayat Quran ni, kalau nak cerita kita akan cari lagi ayat-ayat lain yang sangat-sangat memberi semangat kepada kita untuk jadi orang yang lebih baik. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ambil kesempatan juga untuk share yang program wakaf saya tu lah ya. Saya ada 2 program wakaf yang saya buat setakat ni lah, yang untuk